Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri kelima. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat kelima surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Bapanya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah bunayya pada ayat kelima surah Yusuf ialah berbentuk tasghir, iaitu perkecilan daripada perkataan ibni yang bermaksud anakku. Bentuk kalimah ini digunakan bagi menggambarkan kasih sayang kerana kasih sayang biasanya dicurahkan kepada anak. Tambahan pula yang masih kecil. Kebiasaannya, ibu bapa akan bertimbang rasa apabila anak-anak yang masih kecil melakukan kesilapan. Bentuk kalimah tasghir juga digunakan untuk menggambarkan kemesraan. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi gelaran kepada salah seorang sahabat baginda dengan nama Abu Hurairah. Kata Hurairah adalah bentuk perkecilan dari kata hirrah, iaitu kucing. Kerana ketika itu sahabat tersebut sedang bermain dengan seekor kucing. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat kelima surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa Nabi Yaqub AS telah menjelaskan mimpi anak kesayangannya iaitu Yusuf yang akan memperoleh kedudukan yang besar dan akan memimpin kaumnya termasuk ayah dan ibunya serta saudara-saudaranya. Nabi Yaqub AS bimbang apabila saudara Yusuf mengetahui tentang mimpi tersebut. Mereka akan dengki dan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Yusuf AS. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan lagi bahawa Nabi Yaqub berkata, janganlah kamu hairan, wahai anakku Yusuf, dengan tipu daya saudara-saudaramu, kerana syaitan itu selalu menghembus-hembuskan rasa dengki dalam hati manusia dan membangkitkan rasa keakuan, egoisme, serta menjuruskan manusia ke dalam lembah kejahatan. Syaitan memang telah bersedia untuk menghasut saudara-saudara Yusuf. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini menjelaskan bahawa Yusuf AS telah menceritakan mengenai mimpinya kepada ayahnya dan larangan bapa kepada anaknya menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Disebabkan mimpi itu, bertambahlah hubungan hati Nabi Yaqub dengan anaknya Yusuf. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat kelima surah Yusuf ini menjelaskan bahawa Nabi Yaqub dengan tegas berkata, janganlah sekali-kali engkau menceritakan mimpi ini di hadapan mereka
kerana mereka juga boleh mentadbir mimpi itu. 11 bintang artinya 11 saudara. Matahari ialah bapa, bulan ialah ibu. Ini bermakna mereka mengetahui bahawa engkaulah yang akan menerima warisan itu. Sehingga saudara-saudaramu akan datang bersujud kepada engkau. Mereka sebenarnya dengki dengan engkau. Jika mereka dengar pula mimpi ini, mereka akan bertambah dengki. Sebab di antara mereka sudah pasti ada yang mengharapkan bahawa merekalah yang akan menerima warisan itu. Dan kalau dengki sudah memuncak, mereka boleh sahaja bertindak melepaskan sakit hati dengan melakukan suatu tipu daya untuk menyingkirkan engkau. Hamka menyatakan bahawa syaitan telah mengetahui permusuhan di antara kalian bersaudara atau kedengkian saudaramu kepadamu. Memang syaitan benci melihat orang berkasih sayang di antara sesama saudara dan senang sekali kalau permusuhan itu menjadi berlarutan. Sudah pasti syaitan akan campur tangan, menghasut kalian dengan halus sehinggakan keluarga Yakub berpecah belah. Sebab itu, lebih baik engkau tutup mulut dan jangan terdetik untuk menceritakan berita ini kepada mereka. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat kelima surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa ayahnya Yakub AS berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakan. Sungguh syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Saudara-saudaranya yang sudah bergelumang dalam penderhakaan itu sudah menjadi boneka di tangan syaitan. Mereka membiarkan sifat manusianya ditakluki oleh syaitan." Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat kelima surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat kelima surah Yusuf ini menjelaskan mengenai kisah Nabi Yusuf yang menceritakan mengenai mimpinya kepada bapanya Nabi Yakub AS. Ayat ini mengandungi mesej yang jelas agar Nabi Yusuf AS mengambil sikap berhati-hati agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya kerana dibimbangi akan menimbulkan kedengkian. Ini kerana Nabi Yakub AS mengetahui bahawa anak-anaknya yang lain mempunyai perasaan hasad terhadap adiknya Yusuf. Oleh itu, sekiranya mimpi ini diceritakan, maka mereka mengetahui bahawa adiknya Yusuf akan mendapat pelbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat kelima surah Yusuf ini memberikan peringatan kepada kita bahawa apabila diberikan sesuatu nikmat, kita diperintahkan untuk tidak menceritakan nikmat tersebut kepada umum atau disebut sebagai tahaddus bin ni'mah, iaitu menceritakan nikmat yang Allah SWT berikan kepada orang lain. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, menceritakan nikmat yang Allah SWT berikan seolah-olah dianggap sebagai satu kebiasaan yang diterima umum dalam masyarakat. Kecanggihan teknologi kini yang menyediakan pelbagai platform sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan lain-lain membolehkan manusia dengan mudah berkongsi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan seperti kekayaan material, kebahagiaan pasangan suami isteri, makanan yang sedap, melancong ke pelbagai negara dan sebagainya. Menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan nikmat yang secara sekilas bertentangan dengan kebiasaan tersebut. Melalui surah Ad-Duha ayat ke-11, Al-Quran memerintahkan untuk menceritakan nikmat. Namun dari sudut yang lain pula, Al-Quran seakan-akan melarang untuk menceritakan nikmat, iaitu melalui surah Yusuf ayat yang kelima. Menceritakan nikmat atau lebih popular dengan sebut tahaddus bin ni'mah terdapat dalam surah Ad-Duha ayat ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Berdasarkan ayat ini, Ibnul Arabi melalui karyanya Ahkamul Quran menyatakan bahawa perbuatan menceritakan amalan soleh yang dilakukan hendaklah dilakukan dengan keikhlasan dia niat di hadapan yang dipercayai. Ini kerana ia boleh jadi membawa kepada riak serta menimbulkan buruk sangka kepada pendengarnya. Selain itu, Profesor Dr. Wahbah
Az-Zuhaili melalui karyanya Tafsir Al-Munir. Ketika menafsirkan surah Ad-Duha ayat ke-11, beliau menyatakan kebimbangannya tentang fitnah dan ujub, memuji diri sendiri yang akan timbul daripada menceritakan nikmat. Justru menurut beliau adalah lebih baik tidak memberitahu orang lain tentang nikmat yang diperoleh seseorang. Manakala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di melalui karyanya Tafsir As-Sa'di menyatakan bahawa pujilah Allah Subhanahu Wa Taala atas kenikmatan agama dan kenikmatan dunia. Sebutlah jenis kenikmatan itu jika di dalamnya terdapat kebaikan. Jika tidak, maka sebutlah nikmat-nikmat Allah secara umum. Adapun perintah untuk tidak menceritakan nikmat terdapat dalam surah Yusuf ayat yang ke-5 yang menjadi fokus di dalam siri perbahasan ini. Imam Ar-Razi menerusi tafsirnya Mafatihul Ghaib menjelaskan bahawa sebelum Nabi Yusuf AS menceritakan tentang mimpi tersebut, Nabi Yaqub AS sudah mengetahui tanda-tanda cemburu daripada anak-anaknya yang lain terhadap Nabi Yusuf. Oleh itu, Nabi Yaqub AS tahu bahawa perkara terbaik yang boleh baginda cadangkan kepada Nabi Yusuf AS ialah menyembunyikan mimpi itu. Kemudian, Ibn Taymiyah pula melalui karyanya Fatawa Ibn Taymiyah menyatakan bahawa firman Allah Subhanahu Wa Taala ini mengisyaratkan kebolehan menyembunyikan nikmat ini kerana menceritakan nikmat ini dikhawatiri akan mencetuskan rasa dengki dan benci seseorang. Oleh itu, cara paling selamat untuk mengelakkan iri hati seseorang ialah dengan menyembunyikan nikmat yang diperolehnya. Di samping itu, Taifur Ali Wafa menulis karyanya Tafsir Firdaus An-Naim menyatakan bahawa menceritakan nikmat hendaklah memenuhi 3 syarat. Pertama, jika bertujuan untuk bersyukur. Kedua, jika bertujuan untuk dicontohi oleh orang lain. Dan ketiga, jika selamat daripada kesombongan. Mujahid bin Jabar melalui karyanya Tafsir Mujahid menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan menceritakan nikmat adalah seseorang itu melakukan amal perbuatan. Kemudian dia menceritakannya terhadap saudara yang dipercayai dengan tujuan dia mampu meniru dan melakukan perkara yang sama. Tentunya menceritakan nikmat ini mempunyai batasan yang dibenarkan. Ia tidak sama dengan riak. Apabila ingin dipuji manusia, maka ia termasuk dalam riak. Namun, sekiranya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin ditambah nikmatnya, maka perbuatan tersebut termasuk perkara yang dibenarkan untuk diceritakan. Maksudnya, menceritakan nikmat di sini adalah manifestasi dari rasa syukur. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, tujuan menceritakan nikmat adalah untuk menunjukkan rasa syukur dan memotivasikan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-5 surah Yusuf ini ialah umat Islam hendaklah sentiasa bersyukur di atas nikmat yang telah dikurniakan. Oleh itu, apabila seseorang itu hendak berkongsi nikmat yang diperoleh, maka hendaklah membetulkan niatnya dengan menjauhi perasaan sombong serta berniat untuk memotivasikan orang lain. Setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan menyembunyikan nikmat sebagai cara yang selamat daripada kesan buruk yang tidak diketahuinya. Sebahagian ulama mengingatkan kita supaya berhati-hati terhadap kesan buruk akibat mempamerkan nikmat. Oleh itu, sebahagian mereka lebih suka menyembunyikan nikmat sebagaimana pengajaran dari kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.